Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. So seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya dan share ramai-ramai. Sertai juga Telegram saya, Telegram Regi Jesse Ritaudin. Baik, saya ada dua isu saya hendak yang saling berkait yang hendak saya jelaskan di sini, bersangkut dengan cabaran menerusi satu petition oleh dua peguam, iaitu Nick Allen dan anak dia, yang telah mencabar 18 kesalahan dalam enactment kanun jenayah syariah Kelantan, dan ini menjurus kepada satu keputusan oleh Mahkamah Persekutuan yang telah mendapati 16 daripada kesalahan itu tidak, yang tersenarai tidak sebenarnya harus berada di situ. Ianya bukan di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah, dalam erti kata lain ianya tidak sah, dan DUN Kelantan tidak ada hak atau kuasa untuk menggubal undang-undang yang mengandungi 16 kesalahan itu. Ya, so itu telah diputuskan, dan kemudian timbullah huru-hara di dalam media sosial atas rasa tidak puas hati oleh masyarakat Melayu Islam. Dan atas sebab itu saya telah membuat dua live sebelum ini. Anda perlu rujuk, wajib rujuk, scroll ke bawah, cari dan rujuk, di mana saya telah jelaskan dari sudut perundangan dan perlembagaan apa yang telah berlaku. So ada dua sudut di sini. Satu adalah dari sudut kita pertikai, mungkin ada orang pertikai apakah motif sebenar Nick Allen, ya, mengapa dia buat cabaran itu. Dan satu lagi ialah cabaran itu dengan sendirinya, apakah implikasi cabaran itu. Cabaran itu merujuk kepada apa, cabaran terhadap apa, ya. So ini adalah dua isu berbeza, motif dengan cabaran itu sendiri. So dalam dua live yang lepas saya membuat penjelasan berhubung dengan cabaran itu sendiri, dan menjelaskan bila anda bercerita berkenaan dengan cabaran yang dibawa oleh Nick Allen itu sendiri, anda perlu ketepikan soal motif, niat sebenar dia dan sebagainya. Itu perlu ketepikan, it's not relevant. So bila anda lihat cabaran itu sendiri dari sudut perundangan, dari sudut perlembagaan, tidak ada apa-apa yang ajaib, aneh maupun salah dari segi perundangan yang dilakukan oleh Nick Allen dan anak dia. Malah dari satu sudut kita boleh kata itu adalah tanggungjawab ataupun peranan seorang peguam apabila seorang peguam melihat ada satu percanggahan dari di antara satu undang-undang yang telah digubal dengan perlembagaan persekutuan, maka ianya perlu dicabar atau boleh dicabar supaya mahkamah boleh membuat tafsiran, dan akhirnya kita dapat tahu adakah ianya bercanggah dengan perlembagaan satu undang-undang yang digubal, dan adakah undang-undang itu sah. Ini untuk kebaikan semua. So dari sudut itu, cabaran Nick Allen saya jelaskan bukannya serangan terhadap Mahkamah Syariah maupun syariat Islam maupun Islam dengan sendirinya. Ianya adalah isu berperlembagaan atau perlembagaan. Itu sahaja. So dari sudut itu saya tidak ada masalah, dan malah saya beritahu ada hikmah di sebalik apa yang telah dilakukan oleh Nick Allen. Kerana menerusi cabaran ini kita dapat tonjolkan satu kelemahan yang ada di dalam perlembagaan persekutuan buat umat Islam yang inginkan Mahkamah Syariah, syariat Islam ini dimartabatkan, diperkukuhkan sesuai dengan ajaran Islam. So kita nampak bahawa ianya berkisar di sekitar jadual 9 perlembagaan persekutuan yang mempunyai satu pengecualian yang menyebabkan, ya, berdasarkan tafsiran Mahkamah Persekutuan, menyebabkan undang-undang yang digubal oleh DUN Kelantan berkait dengan kanun jenayah syariah di Kelantan ini, 16 kesalahan itu tidak sah, undang-undang itu tidak sah dan tidak boleh diguna pakai. Okey, so itu kita dah nampak, dan sekarang saya dah sarankan bahawa perjuangan yang betul bukannya untuk serang Nick Allen, adalah untuk mendesak
pemimpin-pemimpin Melayu Islam khususnya yang telah gagal selama beberapa tahun. Bukan hanya pemimpin dalam kerajaan ini, malah kerajaan terdahulu, kerajaan Ismail Sabri, Muhyiddin Yassin dah gagal untuk melakukan satu pindaan perlembagaan yang sebenarnya telah pun dibawa kepada perhatian mereka, ya, oleh sekumpulan peguam Melayu, agar ianya dapat dipinda sebegitu rupa supaya mahkamah syariah akan ada bidang kuasa atas kesalahan-kesalahan tertentu, walaupun kesalahan-kesalahan itu ada terkandung di dalam senarai kesalahan persekutuan. So itu saya dah jelaskan dari sudut perundangan, dari sudut perlembagaan. So saya ulang, bila kita cerita sudut perlembagaan, sudut perundangan, kita jangan sentuh motif dan niat Nick Allen. So pada awalnya saya tidak ingin langsung sentuh niat dan motif Nick Allen. Mungkin motif dia baik, saya beritahu anda, mungkin tidak baik, itu tak penting. Kerana mahkamah tidak akan membuat keputusan bersandar kepada motif atau niat. Okey, itu tidak akan menjurus kepada satu keputusan. Okey. Tetapi hari ini dalam live ini kita beralih pula kepada soal motif atau niat. Hari ini kita tak mau cerita soal perundangan, perlembagaan yang saya dah cerita, dan tolong anda wajib rujuk, ya, sebab saya lihat banyak kenyataan pemimpin maupun aktivis semua ni dah tersasar kerana tidak objektif. Kalau anda hendak kritik Nick Allen, biar betul. Dan ada satu yang saya nampak yang tidak betul di sini, yang iaitu Nick Allen memberitahu ataupun kita diberitahu bahawa Nick Allen melakukan ini hanya semata-mata sebagai mencabar, tujuannya adalah untuk mempertahankan perlembagaan, ya. So mahkamah beritahu kita ini adalah bukannya serangan kepada syariat Islam maupun mahkamah syariah maupun Islam. Itu betul, kerana petition cabaran itu hanya merujuk kepada perlembagaan persekutuan dan isu bersangkut paut dengan perlembagaan persekutuan. Itu betul. Tetapi di luar mahkamah kita diberitahu, Nick Allen dan sebagainya diberitahu, semua ini dilakukan sebab apa? Sebab nak pertahankan perlembagaan persekutuan. Tetapi ada video yang tular di mana Nick Allen dalam satu show, saya kira podcast, macam podcast lah, ada mikrofon dan sebagainya. Di situ saya tak tahu tarikhnya sebelum ke selepas keputusan mahkamah, I don't know. Tetapi di situ dia persoal, dia kata hukuman yang dikenakan itu tak disebut dalam Quran, jadi mengapa mahkamah syariah perlu hukum orang, ya, dan dia sebut tak berkaitan dengan puasa ke, dengan ini ke, ya. So sebenarnya dia mempersoalkan mengapa perlu diadakan hukuman sedemikian. Ini maknanya hujah dia dalam klip itu bukannya lagi bersangkut dengan soal adakah bercanggah dengan perlembagaan ke tidak. Soalnya adalah syariat Islam itu sendiri dia persoal. Now, saya tidak ingin ulas sebab saya bukan ulama. Saya cuma boleh jelaskan di sini berdasarkan pengetahuan saya yang bukannya mendalam seperti ada ulama tertentu, atau mungkin anda semua, ya, ramai di antara anda semua yang mungkin saya kira jauh lebih mendalam dari saya. Tetapi saya cukup tahu bahawa apa yang dia nyatakan sudah tersasar, sudah macam sesat. Okey, so kita perlu pakar ulama untuk ulas benda tu, ya. Sebab syariat Islam tu, mahkamah syariah tu, cara ianya berfungsi, cara hukuman dikenakan, ditentukan hukuman macam mana dan sebagainya, tidak semestinya semuanya tertulis hukuman-hukuman di dalam Quran. Jadi cara Nick Allen persoal tu atau berhujah itu, bagi saya lah, personally lah, dah sesat. Okey. Dan ini membawa saya kepada persoalan, adakah kita dia berlaku tidak jujur dengan kita? Sebab kita diberitahu ianya tujuan untuk mempertahankan perlembagaan, tetapi berdasarkan apa yang saya dengar dalam klip itu, niat dia ada yang lain, iaitu dia persoalkan kuasa mahkamah syariat
itu sendiri dan secara tidak langsung syariat Islam itu sendiri, tanpa mengaitkannya dengan perlembagaan persekutuan atau mungkinkah wujud percanggahan. Jadi setelah mendengar klip itu, saya cukup pantang dengan apa yang telah berlaku, dan bagi saya secara peribadi, niat Nick Allen sudah tidak betul, dan saya mula rasa secara peribadi dengan segala yang berlaku, dan disebabkan niat itu, memang bagi saya lah, Islam dan syariat Islam di Malaysia sudah tercabar di dalam bahaya atas faktor itu. Dari sudut perundangan, saya nak ulang, tidak ada apa-apa yang tak betul. Cacat celanya tidak ada. Sebab cabaran di kaca mata perundangan, di kaca mata mahkamah, cabaran petisyen itu hanya untuk berkait dengan perlembagaan, kerana ada percanggahan, dan ada hikmah, kerana sekarang kita ada sebab jelas untuk menuntut pemimpin Islam yang dah gagal melakukan pindaan terhadap perlembagaan untuk melakukannya. Dan tidak ada sebab bukan Islam menolak pindaan ini. Contohnya, jika Anwar, kerajaan pimpinan Anwar mengemukakan rang undang-undang pindaan, tidak ada sebab bukan Islam menolaknya, dan tidak ada sebab tak dapat majoriti 2/3 sokongan untuk RUU pindaan itu, kerana ini tidak membabitkan orang bukan Islam. Orang bukan Islam tidak tertakluk kepada undang-undang syariah. So itu tak ada cacat celanya, itu betul. Jika anda persoal benda tu, anda sudah tersasar. Jika anda nak persoal benda ni, kita diberitahu Nick Allen nak pertahankan perlembagaan, tapi dalam podcast ke entah apa yang saya lihat itu, cerita dia lain. Dia sendiri cakap ini tak terkandung dalam Quran. Mengapa perlu hukum orang, kita tak boleh paksa orang percaya or something like that. Mengapa hukum orang berpuasa, whatever it is. Dia persoalkan secara tidak langsung syariat Islam, dan saya secara peribadi nampak hujah dia dan pendapat dia ni semua sudah tersasar. Malah saya merasakan ianya sesat. Dan ini menandakan sebenarnya kita tidak diberi maklumat yang betul, bahawa kononnya dia lakukan hanya untuk mempertahankan perlembagaan. Sebenarnya dia melakukannya, nampaknya macam ada motif, nampaknya lah macam ada motif di mana dia sebenarnya ada pandangan peribadi how Islam should work, bagaimana Islam, cara dia mungkin, saya tak tahulah. So ini kita perlu ulama untuk ulas, tetapi yang pentingnya saya dah mula sangsi dengan niat Nick Allen, dan bagi saya rasa saya dapat merasakan dalam jiwa saya Islam dan syariat Islam sudah tercabar. Okey. So dalam live berasingan sebentar lagi saya akan ulas satu kecaman yang dilakukan terhadap Fahmi Fadzil, kerana Fahmi Fadzil dikatakan telah menegur Tan Sri Muhyiddin Yassin berkait dengan satu kenyataan yang telah dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung dengan keputusan Mahkamah Persekutuan ini dan natijahnya kepada orang-orang Islam di Kelantan. Okey, saya akan ulas sehingga kita berjumpa sebentar lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.